بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nak sujud, pastikan sujud di atas 7 tulang. Dia kata, sujud ni yang kata syariat Islam, dia tak habaq sujud aja, dia detail, dia pergi habaq sujud tu macam mana, supaya kita ni bila nak buat ibadat ni, kita tak terabah-rabah. Ini Islam. Islam ni ibarat dia apa tuan-tuan? Dia pegang tangan kita, dia tuntun kita pi sampai ke syurga. Ini Islam. Dia tak habaq sekerat jalan tinggal kita pi duduk terabah. Islam ni dia mai kat kita ni, dia agama rahmat. Nabi Muhammad mai ni dia bawa rahmatan lil alamin. Dia bawa mai belah kesian kepada seluruh alam. Belah kesian ni maksudnya apa? Dia mai, dia pegang tangan kita, dia tuntun kita pi sampai pintu syurga. Dia kesian ke kita. Tidak cukup dengan Islam ini habaq kata sujud ni satu benda yang utama. Manusia paling dekat dengan Allah waktu sujud. Tidak cukup dengan tu, dia habaq mai kebaikan, kelebihan sujud. Dia habaq mai pula, kalau sekiranya kita angkuh, kita takabur dengan sujud ni, apa akibat dia? Dia mai pula, dia nak habaq detail sujud tu macam mana. Maka kata Abdullah bin Abbas, dia kata, qala Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Apa dia? Nabi kata, alal jabhah. Yang pertama sekali, atas kening, atas dahi ni. Kita bila sujud, pastikan yang ni kena ni, kening kita ni, dahi kita, jabhah kita ni kena. Kalau Imam Syafi'i, dia pegang hadis ni, hadis yang kita baca ni. Bila Nabi kata yang pertama, anggota sujud yang pertama, dia kata al-jabhah. Wa asyara biyadihi ala anfih. Nabi tunjuk pula ke hidung dia. Nabi kata yang kata jabhah, yang kata sujud atas dahi, atas kening ni, termasuk hidung. Imam Syafi'i, dia kata tak sah sujud kalau sekiranya hidung tak cicah lantai. Pasal apa? Pasal dia pegang hadis ni, hadis Al-Bukhari ni. Mazhab lain dia kira janji dahi kena sudah kira okey. Imam Syafi'i dia packagekan dahi sekali dengan hidung. Pasal apa? Pasal hadis ni Nabi sebut wa asyara. Hadis ni disebut secara terang. Bila Nabi tunjuk ke kening dia, ke dahi dia, wa asyara biyadihi ala anfih. Nabi tunjuk ke hidung dia, ni bagi kena lantai. Nabi kata. Kan setengah orang kan kita kata simpulan bahasa ke peribahasa Melayu. Dia kata hidung tinggi. Hidung tinggi ni makna apa? Sombong lah. Sombong. Pasal nak ambil kira dulu orang putih mai jajah tanah Melayu ni, puak-puak ni semua hidung tinggi. So hidung tinggi ni sombong. Jadi benda yang boleh jadi sombong manusia tu, Nabi suruh bagi kena tanah. Nabi suruh bagi kena tanah. Serupa bila kita ke bumi mayat, dia sunat kita buka kain kapan tu, sunat buka kain kapan tu, bagi pipi mayat tu kena tanah. Dia ada cerita dia tentu. Pasal apa? Pasal nak habaq asal kita tanah. Kita jadilah siapa pun atas dunia ni, duit kita timbul lah banyak mana pun, balik ke tanah tu lah kita. Nabi SAW kata 7 tulang itu ialah yang pertama sekali kening kita, dahi kita dan hidung. Yang kedua wal yadain, 2 tapak tangan. Bila sujud 2 tapak tangan ni kena flat bagi kena tapak tu. Nanti tengok ada orang sujud dia macam duk pekuk kuih pau guna kali satu macam ya. Kan?
Tak mau. Dia kafain ni tapak ni. Dia kena bagi kena lantai tu. Itu sujud yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, warrukbatain. Dua lutut. Adakah orang sujud lagu duk buat macam Jambatan Merdeka tu, dia lutut dia tak cicah lantai. Lutut kena cicah lantai. Kemudian wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung jari-jari kaki. Di sini Imam Syafi'i pegang. Sujud dia kata mesti kena ujung jari itu mesti kena pacak atas lantai. Wa atraf, dia kata atraf ujung tu al-qadamain, ujung dua tapak kaki kena bagi kena. Adapun sebahagian mazhab lain dia tak kira yang tu. Dia kira janji kaki tu mencicah lantai sudah. Ujung ke buat lagu kaki anak ke apa ke, dia tak kira. Janji mau touch lantai, itu sudah kira okey bagi setengah mazhab. Bagi Imam Syafi'i, dia kata hadis kata atraf, ujung, maka ujung kena pacak. Dia kata lagu tu. Mazhab Syafi'i memang dia macam tu. Dia agak rigid tentang benda-benda macam ni. Kemudian dia kata wala nakfitas thiyab wasya'ar, dan waktu sujud ni jangan duk sibuk dengan baju dan juga rambut. Nabi sebut benda tu. Waktu sujud ni tak mau pergi duk jadi raplah dengan rambut, duk raplah dengan baju. Style lah ni kan jenis mat Korea banyak lah ni dia panggil. Mat Korea dia panggil lah ni. Dia ni rambut duk satu remeh macam sampai tutup satu sampai tak nampak dahi ni. Geng ni dia panggil mat Korea. Mat Korea ni bila semayang, bila nak sujud dia jadi kalut dengan rambut dia. Bila nak sujud dia semacam tolak tu sujud. Yang ni Nabi kata jangan kita ni sampai jadi satu tahap dalam semayang kita ni kita piduk jadi kacau dengan rambut, piduk jadi kacau dengan baju, wasiyah, baju. Tak macam orang Arab, dia pakai kamis jubah ni dah sepasai. Dia bubuh pula satu lagi dia panggil aba'ah. Kau atas tu dia buah macam satu, macam Zoro tu. Kan tengok kalau orang-orang kaya Arab ni, ataupun ulama-ulama besar mereka, kan, ataupun tuan-tuan tengok ni Ayatullah Iran ni, dia tu dia jubah dah satu pasal, dia buah ke atas pula satu lagi tu. Yang tu dia panggil mislah ataupun dia panggil aba'ah. Dua nama dia boleh panggil. Tu tuan-tuan, tahu harga dia berapa tu daripada duk buah ke atas tu? Harga dia berapa? 60 rial pun ada. 60 rial pun ada. 3,000 rial pun ada. Raja dia pakai tu, Raja Saudi pakai, yang hak pembesar-pembesar dia pakai tu 1,000, harga 1,000. Hak tu kalau musim sejuk. Kalau di Saudi bulan 12 musim sejuk, dia buat tu, buat daripada wool. Apa? Bulu. Sejenis wool. Ni peher, tuan-tuan nampak transparent. Dia bila dia buh tu tuan-tuan nampak badan dia boleh nampak. Tapi dia boleh bagi panas ke orang yang pakai. Tu hak mahal lah. Hak 60 rial ni tak ada apa lah. Hak 2-3 ribu rial ni, dia sangkut atas bau tu, kalau musim sejuk dia jadi heater. Dia bagi panas. Yang ni dia panggil mislah ataupun dia panggil aba'ah. Hak ni kadang-kadang dia buat kacau. Kita duk tengok siaran terus menerus sembahyang tarawih daripada Masjidil Haram kan, tuan-tuan Arab pakai macam tu. Dia duk sembahyang tu lagi dia duk tarik ni. Yang ni Nabi nak marah ni, yang ni lah. Nak pakailah, tapi jangan sampai benda tu mengganggu khusyuk kan. Jadi ganggu. Jadi duk lagi lagu duk tarik ni. Tengok duit ni pula tarik mai. Kita duk tengok, kita tahu Arab ni nama. Bukan kita kata, Nabi pun tak suka benda ni. Nabi pun kata jangan sampai benda tu mengacau hang di dalam semayang. Nabi sebut dua. Apa dia? Satunya as-siyab, saubun, maksudnya pakaian. Jadi kacau hang dalam semayang, dan juga wasya'ar, dan juga rambut. Jangan sampai dia menjadi ganggu hang di dalam semayang. Ni yang kata sujud ni saja tuan-tuan. Kita selalu take for granted benda ni. Kita buat mudah. Ya apa sujud daripada kecil-kecil kita semayang. Memang duk sujud dah. Tapi kita kena tahu sujud yang dikehendaki oleh Nabi SAW tu macam mana. Dalam sebuah hadis lain yang lebih detail daripada Umarah bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Aban Nadar yaqul, sami'tu Urwa bin Zubair yaqul, qalat Aisyah
zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك. فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أخذك شيطانك. فقالت أما لك شيطان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من آدمي إلا له شيطان. فقلت وأنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم. أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah daripada Umarah bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aisyah cerita, satu malam giliran Nabi tidur di rumah Aisyah. Tiba-tiba Aisyah kata, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aisyah kata Nabi tidur di rumah aku. Tengah-tengah malam aku jaga, raba-raba tak ada untuk ni. Aisyah kata Nabi malam tu gilang tidur rumah dia. Dah tidur dah malam, Aisyah ni pegang-pegang tak ada, tinggal tempat tidur aja, Nabi tak ada. Sedangkan wakana ma'i ala firashi, tadi dia kata duk ada atas tilam, duk atas katil sekali dengan aku. Dia kata dia bangkit pergi ke mana untuk ni. Tuan-tuan, dia ada satu hadis lain lebih kurang cerita macam ni. Aisyah buat tidur saja nak tengok Nabi ni macam mana, gilang rumah dia nak buat nakai ke tak ke. Dia buat tidur, mata sebelah buka, tengok-tengok Nabi bangkit pakai kasut, Nabi keluar daripada rumah. Aisyah turut di belakang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah turut ke belakang. Turut. Aisyah ni duk ingat dalam hati Nabi nak kecoh dia. Malam gilang dia nak pergi rumah hak lain. Dia turut. Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Nabi pergi kubur. Dia tengok-tengok, Allah, orang tua ni mai kubur. Nabi sampai di kubur, Nabi angkat tangan baca doa kepada ahli Baqi'. Habis Nabi beralih. Bila Nabi beralih dia lari. Aisyah ni lari balik ke rumah. Dia sampai dulu, Nabi pun sampai. Bila Nabi masuk, dalam hadis tu kata apa? Nabi nampak dada Aisyah ni berombak, penatlah kau lari ni. Kan? Nabi tanya dia. Nabi kata, Aisyah, engkaukah kelibat bayang yang aku nampak dalam gelap tadi? Dia pun mengaku, dia kata ya. Aisyah kata aku takut pasal malam ni gilang aku, takut pergi rumah orang lain. Nabi marah. Nabi kata kalau sekiranya pesuruh Allah hang tak percaya, hang nak percaya siapa? Nabi kata. Nabi kata kalau aku ni Nabi, kalau aku ni hang tak percaya, hang nak percaya siapa? Ini hadisnya. Ni yang kita baca ni, lagi satu hadis. Dia jadi macam ni. Aisyah tidur malam, dia jaga, dia tak ada Nabi ni. Bila tak ada, dia bangkit. Fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Dia kata bila aku bangkit, aku dapati Nabi ni sajidan, tengah duduk sujud sembahyang. Dan Aisyah cerita keadaan sujud Nabi ni. Sujud Nabi ni dia kata rasan aqibaihi, rapat dua tumitnya ketika sujud. Yang inilah nas yang dipegang, yang mengatakan kita apabila sujud tapak kaki rapat. Inilah nas dia. Ini nas diambil daripada hadis sahih, daripada sahih Ibnu Khuzaimah.
Saya akan terang. Berapa banyak kita hadis tu ada yang kita tak tahu ni. Maka diambil kesimpulan. Bila sujud, dia kata, sebaik-baiknya dirapatkan kaki. Pasal apa? Pasal itulah sujud Nabi SAW. Aisyah kata, aku bangkit fawajadtuhu sajidan. Aku dapati Nabi duk sujud. Rasan aqibaihi. Dua tumit dia duk rapat. Dalam sujud tu, keadaan sujud Nabi tu dirapatkan. Dua tumit kakinya, tapak kaki dia rapat. Mustaqbilan bi atrafi asabi'ihil qiblah. Dalam keadaan kaki dia duk pacak ke lantai dan menghadap ke kiblat. Aisyah cerita sujud Nabi ni detail macam tu. Fasami'tuhu yaqul, dan aku dengar Nabi duk baca doa dalam sujud dia. Nabi kata, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afwika min uqubatik. Dia, kalau tuan-tuan duk cek hadis tentang bacaan zikir ketika sujud, macam-macam. Kita subhana rabbiyal a'la lah, kita tak lepas lah yang tu, daripada cerdik-cerdik baca yang tu sampai mati esok baca yang tu. Kan? Pasal apa? Pasal itu bacaan yang Nabi baca sabit daripada hadis. Memang tak silap lah kita baca yang tu. Cuma ada banyak lagi bacaan lain yang juga dibaca oleh Nabi SAW. Di antaranya dalam riwayat sahih, riwayat Imam Muslim. Dia kata Nabi bila rakaat, Nabi baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kita duk baca masa bila? Bulan puasa duk kerja dalam masjid ni. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati. Bacaan itu dibaca oleh Nabi di dalam rakaat dan di dalam sujud. Tuan-tuan semak balik dalam sahih Muslim, dia ada riwayat tentang bacaan ini. Nabi rakaat pun Nabi baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Masa sujud pun Nabi baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Baik, kalau persoalan orang tanya, boleh tak boleh Ustaz? Lah, kalau kita nak baca, masa rakaat nak baca yang tu, masa sujud nak baca yang tu, boleh tak boleh? Memang boleh. Pasal apa? Pasal itu bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Okey. So, Aisyah kata, bila aku tengok Nabi duk sujud, Nabi duk baca ni doa dalam sujud. Falamman sarafa, bila Nabi habis sembahyang sunat dia ni, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Qala, Nabi kata dekat Aisyah. Nabi kata apa? Ya Aisyah, akhziki syaitanak. Nabi kata, wahai Aisyah, tangkap syaitan hang tu. Nabi kata dekat dia, akhziki syaitanak. Wahai Aisyah, hang tangkap bang syaitan hang ni. Hang ni, hang duk biar syaitan duk kacau hang. Ingat macam-macam. Duk ingat Nabi ni nak pergi rumah bini lain, duk ingat Nabi ni nak buat nakal kat dia, duk ingat ni kerja syaitan. Maka Nabi kata kat dia apa? Akhziki syaitanak. Nabi kata hang cukup tangkap orang syaitan tu, bolam botol. Kalau lah tangkap bolam botol. Kan, lepas tu dia layung atas kemian, bunyi meletup melak puk. Oh, kita kata betul ya. Berapa ekor syaitan kena. Meletup bila kena kemian ni. Kan? Nabi SAW kata dekat Aisyah, ya Aisyah, akhziki syaitanak. Wahai Aisyah, hang tangkap syaitan hak duk kacau hang ni. Aisyah dengar macam tu. Faqalat, kata Aisyah, ama laka syaitan? Aisyah ni, dia kata, ya Rasulullah, engkau pun ada syaitan juga ke? Dia bertanya Nabi pula macam tu. Qala Rasulullah SAW, Nabi kata, ma min adamiyin illa lahu syaitan. Nabi kata, nama kata manusia, semua ada syaitan duk kacau dia. Nama kata manusia, semua ada syaitan duk tunggu nak kacau dia. Faqultu, Aisyah kata lagi, wa anta ya Rasulullah. Dia kata, Nabi pun ada syaitan kacau ke? Dia buat ramai macam tu dekat Nabi. Qala Rasulullah SAW, Nabi kata, wa ana. Nabi kata, aku pun manusia, syaitan pun nak kacau aku juga. Walakinni, Nabi kata, da'autullaha alaih fa aslam. Tapi aku selalu minta kepada Allah supaya Allah pelihara aku, maka aku selamat daripada gangguan syaitan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh rujuk hadis ni di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah di dalam bab dhammul aqibain fi sujud. Di bawah tajuk apa dia? Rapatkan kaki ketika sujud. Dia buat tajuk satu tuan tu. Dhammul kafain. Dhamm ni maksudnya himpun. Dhammul kafain, rapatkan dua tapak kaki fi sujud, ketika sujud di dalam sembahyang ataupun di dalam apa-apa sujud. Disuruh kita ni rapatkan tapak kaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya pergi baca benda ni, lanjutan daripada tajuk sujud. Kita baca benda ni. Pasal ada orang tanya. Ada satu sahabat kita di Masjid Sultanah Bahia. Satu orang tua, duduk kubur panjang tu. Dia duduk main di Masjid Sultanah. Satu hari lepas habis mengajar kuliah apa semua, dia main rapat kat saya, dia tanya. Dia kata, Ustaz minta maaf nak tanya satu. Dia kata, dah Ustaz duk abang kata bila sujud ni suruh rapat tapak kaki ni. Saya kata, ya awak lah. Dah kata saya balik duk abang di kampung tu. Dia kata, Ustaz di kampung tu, dia kata merepek. Dia kata, ni mana pergi duk cari main ni, mazhab mana pula duk main lagu tu pula. Jadi saya ni nak jawab balik pun tak tahu. Dia kata, saya dengar Ustaz abang lagu tu aja, tak dengar apa pula. Tu betul-betul macam mana? Dia kata. Saya kata betul-betul ada hadis lah. Dan mereka kata mereka duk cari dalam Sahih Bukhari, Muslim apa semua tak ada. Oh, saya kata kat dia, kitab hadis ni bukan Bukhari Muslim saja. Kitab hadis ni tuan-tuan, ni yang saya senaraikan di sini. Ni ada lagi. Ni hak saya senarai. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, Musnad Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Sahih Ibnul Jarad. Itu kita dah tak pernah dengar dah. Sahih Ibnul Jarad, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Sakan, Sahih Ibnu Khuzaimah. Ni kita baca tak saat ni. Sahih Ibnu Khuzaimah. Al-Hakim, dia buat satu kitab nama Al-Mustadrak. Ni semua kitab hadis. Al-Baihaqi, kitab dia nama Sunan Al-Kubra. Abu Ya'la, kitab dia nama Al-Musnad. At-Tabrani, kitab dia nama Al-Kabir. Ni semua ni kitab hadis. Ada lagi hak kita tak bubuh ni. Ibnu Abi Dunya, Abu Naim, banyak lagi kitab hadis. Dan kitab-kitab hadis ni ada macam-macam hadis di dalam dia. Jadi apabila kita dengar satu benda, jangan cepat. Jangan cepat kata ni mana ni, merepek ni. Jangan. Rujuk dulu. Saya bukan kata dekat orang. Saya sendiri pun. Kalau siapa main habaq satu perkara yang saya tak pernah dengar, jangan kata lagi. Balik cari tak dulu. Takat mana rujukan yang kita boleh rujuk, cari tak dulu. Jawapan dia nanti ada di sana. Kalau apa orang kata ni baru bagi kita, tapi lama dalam ilmu ni, kita jumpa, itu tambah satu ilmu dekat kita. Jangan cepat kita kata orang tak betul kalau sekiranya kita tak habis merujuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lah, kita tak baca ini. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ikrimah radhiyallahu anhu, kata dia, raaitu rajulan yusalli fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yukabbiru idza sajada wa idza rafa'a wa idza khafada, fa ankartu dhalika fa dhakartuhu li ibn Abbas, faqala ibn Abbas, la umma lak, tilka salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Ikrimah radhiyallahu anhu. Dia kata, raaitu rajulan yusalli fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah ni tuan-tuan, dia ulama tafsir. Kalau tuan-tuan duk buka kitab tafsir, duk baca Ibnu Katsir ke, duk baca, tuan-tuan akan jumpa nama Ikrimah ni. Dia ulama tafsir, dia bukan calang-calang, bukan komen-komen orang. Hadis ni cerita Ikrimah ni. Ikrimah kata apa? Raaitu rajulan yusalli fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia kata, aku sembahyang di Masjid Nabawi di Madinah. Aku tengok ada satu laki-laki, fakana yukabbiru idza sajada. Bila dia nak sujud, dia takbir, Allahu akbar, dia sujud. Wa idza rafa'a, bila dia nak bangkit, dia nak Allahu akbar. Wa idza khafada, bila dia nak turun sujud pula, Allahu akbar. Fa ankartu zalik,
Maka aku mengingkari perbuatan dia ni. Aku rasa pelik. Pasal aku tak buat macam tu. Dia kata. Fadzakartuhu li Ibn Abbas. Aku pergi mengadu dekat Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Yang juga sepupu Nabi SAW. Dia pergi jumpa Ibnu Abbas, dia pergi habaq. Dia kata, aku tengok ada satu orang tadi sembahyang di masjid, dia takbir. Dan dia apa cerita ni? Betul ke apa yang dia buat tu? Aku rasa macam tak betul. Dia pergi beritahu dekat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata apa? La ummalak tilka salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kita ni tak akan tahu semua benda. Itu kesimpulan dia. Kita ni atas kapasiti kita sebagai manusia, kita tak akan tahu semua benda. Kita mungkin alim dalam fiqh, kita tak pandai tajwid, kita tak pandai tafsir, kita tak pandai hadis. Kita mungkin alim dalam hadis, kita ada masalah dalam fiqh, tak apa nak cakap. Kita mungkin alim Quran, hadis dan sebagainya. Oh, kita punya bacaan bila semayang cukup tak bagus. Pasal apa? Kita tak pandai tajwid. Manusia ni nak cari satu orang manusia yang dia tahu semua, mustahil kita akan jumpa. Ada, susahlah kita nak jumpa. Susah kita nak jumpa. Jadi terima hakikat kita manusia, ada lebih tang ni, ada kurang tang ni. Jadi bila kita dengar satu benda daripada orang, jangan kata orang salah. Siasat dulu, semak dulu. Mudah-mudahan bila semak tu satu ilmu tambah dekat kita. Itu aja cerita dia. Mudah-mudahan muqaddimah memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Baca, kita kena baca juga. Hak tadi pun ilmu juga. Kan? Tak ada rugi apa. Melainkan kalau kita merepek ni, rugilah. Kalau kita merepek tu rugilah. Kita bercakap tentang Quran, tentang hadis, tentang ilmu, tak ada rugi tang mana. Dia muqaddimah ke, dia baca kitab ke, sama. Kita baca kitab ni. Muka surat 85. Bab ma jaa fi karahiyati an ya'khuza 'ala al-azan ajra. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah ambil atas bank itu upah. Dia kata jadi tok bilai masjid ni jangan makan gaji, jangan ambil upah. Itu yang akan dibincangkan oleh hadis ni. Baik, ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam bab yang lepas kelebihan orang yang bang dengan ikhlas hati. Siapa-siapa jadi tok bilai, jadi muazzin di masjid, kalau dia ikhlas ni tak tahu nak habaq pahala dia. Tak tahu nak habaq pahala dia. Kita pernah baca satu hadis, satu sahabat Nabi SAW yang dia ni suka kepada gembala kambing dan suka kepada badiah. Dia kata dia yuhibbul ghanam wal badiah. Dia suka bela kambing dan dia suka kehidupan badiah, kehidupan kampung ni. Nabi pesan kat dia. Nabi kata kalau sekiranya satu hari hang pi bela kambing di kawasan tak ada orang, hampir di kawasan satu kawasan padang pasir yang tak ada orang, masuk waktu semayang, walaupun hang seorang, nak semayang pun seorang aja, Nabi kata hambang, derahkan seorang. Nabi kata, demi Allah, Nabi kata, mana makhluk Allah yang mendengarkan suara hang waktu hang bang tu, mereka akan menjadi saksi di depan Allah di hari akhirat esok. Tu bukan tok bilai sendiri nak semayang sendiri bang tu. Nabi SAW kata kat dia, demi Allah, akhirat esok suara hang bang tu, mana makhluk Allah dengar, mereka akan jadi saksi depan Allah atas azan yang hang laungkan tu. Tu dia tuan-tuan yang kata mulianya kerja jadi muazzin, jadi tok bilai, jadi tukang bang ni. Bertambah mulia orang yang kerja bang ni kalau sekiranya dia buat kerja tu tak ambil upah. Oh, lagi mulia. Tidak ambil upah maknanya ikhlas dia, siapa pun tak boleh petikai. Macam itulah mulianya orang ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dia kata maka tiada sayogia bang itu dengan berupah ataupun bergaji. Tidak sayogia ni maksudnya bukan haram ambil.
Tapi cantiknya tak ambil. Itu terjemahan mudah fahamnya lagu tu. Bukan kata kalau ambil itu jadi satu salah, berdosa, tak. Tapi kalau tak ambil yang tu cantik. Itu. Dan muafakah sekalian ulama atas memakruhkan mengambil upah itu. Makruh, dia kata tak haram. Kalau dia pun tak ada kerja apa, dia apa-apa dia. Orang nak bayar gaji tetap kat dia, dia nak ambil. Tak apa, tak jadi salah. Cuma makruh, kata sebahagian ulama. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Osman bin Abil As radhiyallahu anhu qala inna min akhiri ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittakhidh muazzinan la ya'khudhu ala azanihi ajra. Diriwayatkan daripada Osman bin Abil Asi, kata dia bahawasanya daripada akhir barang yang dijanjikan Nabi SAW kepada aku, akan bahawa ambillah olehmu akan jadi tukang bank yang tiada mengambil atas banknya upah. Itu dia. Ni, Osman bin Abil Asi. Dia kata dia antara benda hak last Nabi bercakap dengan dia. Kan kita bila tengok ada satu orang mati ke apa, kemalangan apa-apa, esok seorang abang keluar. Seorang abang keluar esok, bini kata apa? Bini kata, saya ingat lagi, dia kata last dia bercakap dengan saya masa dia nak keluar daripada rumah tu. Dia pesan dekat saya, kalau apa-apa jadi kat abang, jaga anak-anak kita bagi jadi anak yang soleh. Itu kalam last tu. Kalam last ni selalunya dia bagi bekas. Selalunya kalam last tu selalunya dia jadi bekas di hati orang yang dengar ni. Osman bin Abil Asi, dia kata dia dengan Nabi ada satu kenangan. Dia kata last dia bercakap dengan Nabi, hak penghabis kali dia bercakap dengan Nabi ini Nabi pesan dekat dia. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, hang sedaya upaya esok hang jadi tukang bank di masjid, tapi jadilah tukang bank yang tak ambil upah. Nabi kata. Nabi pesan kat dia dua. Last dia cakap dengan Nabi, dua benda Nabi pesan. Nabi kata, hang cuba sedaya upaya jadi muazzin, jadi tukang bank di masjid. Dan yang kedua, Nabi pesan dekat dia, aci boleh, tak usah ambil upah. Ini yang Nabi pesan kepada Osman bin Abil Asi, dia kata. Dan kata At-Tirmizi, bermula hadis Osman ini ialah hadis yang hasan lagi sahih, dia kata. Dan bermula amal atas ini di sisi ahli ilmi, menegah mereka itu mengambil tukang bank atas banknya upah. Kebanyakan ulama, mereka kalau boleh lah, mereka nasihatkan kepada muazzin ni, tak usah ambil gaji, tak usah ambil bayaran tetap. Sekali dia ada mai perbincangan, kalau orang bagi macam mana? Ambil gaji, ambil bayaran tetap setiap bulan, itu satu yang dibincangkan lah ni. Dia tak ada gaji, tak ada bayaran tetap, tapi orang nak bagi kat dia, boleh tak boleh dia ambil? Itu satu bab lain pula. Dia ada perbincangan dia. Kan macam kita pergi di Mekah, di Madinah, petugas duk cuci Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu. Geng-geng ni daripada India, daripada Kerala, daripada mana ni, mai duk buat kerja, duk cuci Masjidil Haram, Masjid Nabawi ni. Oleh kerana mereka ni mai kerja, duk jaga masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ayak muka mereka. Ayak muka mereka tak macam ada main kerja sini ni. Dia tak jadi macam tu. Dia tak main tu, dia tak main muka cerah tu, dia tak main. Muka tu, muka yang hadis kata nadharallahu humra'an ni. Nadharallahu humra'an. Allah menceriakan muka seseorang itu. Tu, dia main tu, nadhara tu. Dapat ke mereka ni? Duk pergi haji, duk pergi umrah tu saja. Kadang lepas semayang, baca Quran, apa semua, duduk dalam masjid tu, saja tengok muka-muka mereka ni. Allah tuan-tuan. Sambil nak bangkit, nak balik pergi ke hotel tu, lalu tepi dia, lepas pergi 5 rial kat dia. Lepas pergi 5 rial kat dia. Pasal apa? Saya ada orang tua-tua pesan. Dia kata mana nak tahu dalam ramai-ramai tu, tahkan malaikat merupa jadi dia. Orang tua-tua selalu beringat lagu tu lah. Kan? Mana nak tahu, dia kata, ang tengok nampak macam petugas cuci masjid, tahkah dia malaikat main merupa, dia kata.
Oh, malaikat nak bagi 10 dah. Bagi 10 pula kan. Tak ada kira lah dia malaikat merupa ke apa, itu perkara lain. Soalnya apa? Kita syok tengok muka dia jernih tu. Kita syok pasal apa? Pasal dia kerja duk jaga Masjidil Haram ni. Bagi ke dia 10 rial. Bagi ke dia 5 rial. Tak ada lepas pergi 2 rial kat dia. Saja bagi pergi. Nak bagi seronok kita ni dan nak bagi seronok dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini saat lagi dia main perbincangan tu. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ulama ni. Menegah mereka itu mengambil tukang bank atas banknya itu upah. Dan disunatkan mereka itu bagi tukang bank bahawa dijadikan kerana menuntut pahala pada banknya. Kalau boleh biarlah kerana nak cari keredaan Allah. Kalau boleh. Macam tu dia kata. Masalah. Bank dengan ambil upah ataupun gaji, apa hukumnya? Baik, kalau sekiranya kerajaan memberi gaji ataupun nama apa sajalah, bagi allowance ataupun apa saja kepada orang yang jadi bilal masjid apa semua ni, kalau dia ambil macam mana? Apa hukum dia? Kata Imam Syafi'i di dalam kitab dia Al-Um, dan sukalah aku segala tukang bank itu ia bank dengan ikhlas hati. Imam Syafi'i sendiri pun macam itulah. Dia kata the best, dia kata tak usah ambil duit. Itu cantik, dia kata. Itu memang cantik. Dan tiada memberi imam ataupun raja ataupun pemerintah akan rezeki mereka itu. Imam Syafi'i kejam dia ni. Dia kata apa? Dan kalau boleh, Imam Syafi'i kata, kerajaan tak usah bayar apa kat mereka ni. Oh boy, kan? Dia kata kalau pasal apa? Bukan kejam dia. Tujuan dia apa? Nak bagi cantik itu, amalan tu nak bagi cantik. Kan? Imam Syafi'i kata apa? Dia kata kalau boleh, dia kata imam ataupun raja ataupun kerajaan yang memerintah ni tak usah bagi rezeki kepada mereka itu. Dan tiada seorang daripadanya sekiranya didapati tukang bank baginya dengan suka hati, yakni mutatawwi' daripada orang-orang yang ada baginya amanah, melainkan bahawa diberi rezeki akan mereka itu daripada hartanya, maka itu tak apa. Kalau orang nak rasa nak pergi bagi ke dia, kerajaan tak bayar satu jumlah tetap kepada dia tiap-tiap bulan ke setahun sekali ke apa, tak ada. Tapi orang ramai ni pasal apa? Pasal macam cerita tadi lah, pasal syok tengok kawan duk cuci Masjidil Haram ni pergi lepas 5 rial kat dia. Dalam masyarakat ni ada orang macam tu. Contohnya dia tahu kata Tok Bilal masjid ni tak dapat allowance, tak ada gaji, tak ada apa. Tiap-tiap hari Jumaat mai sembahyang Jumaat, satu orang pergi salam lepas RM10 kat dia. Dia pun biasa buat terkejut. Ni apa ni? Kan? Ni apa ni? Kita pun tak cakap apa, buat begitu. Dia pun buat dengan muka ni. Terima kasih. Kan? Mai seorang lagi pula salam, RM5 pula bagi kat dia. Apa ni? Dia hafal yang tu ya. Apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Kalau kata satu Jumaat kata 20 orang bagi. Seorang RM5. 4 kali jemaah sebulan, itu rezeki halal bagi dia. Dan dia tetap ikhlas kerana Allah. Ini yang Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i kata kalau pendapatan yang mai kat dia melalui jalan tu, Imam Syafi'i kata ni yang aku suka. Jangan ambil gaji, jangan ambil allowance tetap, tapi orang bagi. Orang pun ikhlas bagi kat dia. Dia pun buat kerja ikhlas kerana Allah. Cantik, Imam Syafi'i kata. Kalaulah keadaan boleh jadi macam tu, alangkah cantiknya. Masalah kita ini tak ada lah. Dia nak pergi bagi di Mekah tu. Pasal dia kira nak meropah ni di Mekah je. Malaikat nak meropah ni di Mekah je. Di sini mana boleh meropah dia ni, aku kenal dah. Jadi kawan ni kira lagu duduk tergelincang lah. Tak dapat lah. Kan? Kita ni kadang-kadang kena latih. Benda ni dia atas latihan lah kita. Kita bagi. Kita syok ke imam ni. Dia qari. Baca sedap. Baru ni kuliah di masjid. Bandar Darul Aman, Jitra. Masjid Bandar Darul Aman, Jitra. Cucu Allah ya rahmat Ustaz Ni'mat. Derang. Kan? Ngaji Mesir, dia hafaz Quran. Tahun akhir di Mesir ni balik, pasal huru hara ni balik. Masa kuliah dia duduk depan. Aisyah. Dia naik jadi imam. Allahu Akbar tuan-tuan. Bacaan sebiji dia ajuk bacaan Al-Afashi. Allahu Akbar. Meleleh habis satu masjid. Sedap tuan-tuan.
Dia ambil tu bacaan Al-Afashi. Jadi sebiji. Dia tiru tu jadi sebiji ke dia. Kita tak jadi. Kalau kita pun tiru juga tak jadi. Dia jadi Al-Mari. Dia tak jadi Al-Afashi, dia jadi Al-Mari. Dia jadi kacau kita ni. Yang ni Allah bagi kan. Suara sedap, bacaan elok ni belajar tu satu bab, tapi Allah punya anugerah tu itu bab yang paling utama. Cucu kepada orang alim pula, orang yang banyak berjasa pada agama. Allah yarham Ustaz Ni'mat. Ayah dia pun mai jumpa, lepas tu dia pun mai jumpa, ayah dia pun mai jumpa. Saya kata betul lah dapat anak macam ni. Kata kat ayah dia. Ayah dia, mak dia yang meninggal baru ni anak Ustaz, Allah yarham Ustaz Ni'mat, anak dia seorang perempuan meninggal. Mak budak ni darah tinggi, meninggal umur 30-an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Imam Syafi'i dia kata apa? Kalau boleh jadi macam tu cantik. Dia kata tak usah ambil gaji, tak usah ambil allowance, tapi masyarakat ni biar suka hati nak pergi bagi dekat dia, dan dia pun dengan ikhlas hati dia nak bang tiap-tiap hari. Dan tiada gamaknya seorang pun di negeri yang banyak orang ini yang dikehendakikan dia bahawa didapatinya tukang bang yang dipercayai, bersentiasalah ia jadi tukang bang dengan suka hati. Itu dia. Dia kata kalau rasanya lah, ni penulis kitab ni kata, dalam ramai-ramai hak ada dalam negeri ni ada kot orang hak nak jadi muazzin, nak jadi bilai ikhlas hati ni, ada kot. Dia kata ada, dia kata dalam ramai-ramai ni ada yang ikhlas hati. Macam di tempat saya ni seorang bekas tukang kebun, dia tukang kebun sekolah sampai pencen tukang kebun sekolah. Daripada dia duk kerja tukang kebun sekolah, dia dah duk main. Dia bukan tok siap masjid, tapi dia suka rela volunteer, main duk tolong jaga, buat gardening, pokok-pokok dia jaga, dia jore-jore, dia cuci-cuci apa-apa. Dia bukan tok siap. Kemudian dia azam dalam hati dia, kalau sekiranya dia dah pencen esok ni, dia tak dah pencen dah tok siap masjid esok ni, dan kalau tok siap yang duk ada ni katalah nak tarik diri, dah tak mau dah, dia dah lama dah khidmat kat uzur, kan memang kebetulan tok siap yang duk ada tu uzur. Dia kata kalau lah orang mau terima dia nak jadi tok siap, tak mau ambil duit apa. Allah Ta'ala turut serta dengan niat baik dia. Dia jaga masjid, dua-dua laki bini mai jaga. Bini pun mai duk basuh masjid ni. Kalau kena jemaat ni basuh ni, kawasan lantai yang tak ada kapet ni basuh, kawasan kapet vacuum apa, so dua laki bini ikhlas hati, tak mau bayar apa. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni yang penulis kitab ni kata, dalam ramai-ramai orang ni ada, tuan-tuan, orang macam ni ada. Orang macam ni lah Allah duk tunggu nak bagi ganjaran dekat dia. Allah duk tunggu nak bagi orang yang macam ni. Maka jika sekiranya tiada didapati, kalau lah dia kata, memang tak ada lah dalam kampung kita ni, tak ada orang yang suka rela, ya ikhlas hati nak mai buat kerja ni, nescaya tiadalah mengapa beri rezeki akan tukang bang itu. Dia kata kalau dah sampai memang tak ada siapa yang ikhlas hati nak mai buat kerja, nak jadi tok bilai dan sebagainya, okeylah kita lantik satu orang, bayar gaji ke dia, tak apa. Zaman kita lah ni memang zaman tu dah. Zaman kita lah ni semua zaman pakai konsortium, dia panggil. Pakai konsortium. Kalau kita tak sampai lagi tahap di sebelah Kuala Lumpur, sebelah Petaling Jaya, sebelah sana tu, memang terang konsortium lah. Mati ya orang tua tu, satu call dia bagi. Dia main satu van, A sampai Z dia buat semua. Package terus. Dia ada package apa Zamrud, dia ada package Nilam, dia ada macam-macam. Package apa besi ke apa paling common ni dia. Kan? Dia ada package. Hang duit banyak, hang tangkap kat package berapa puluh ribu tu. Dia buat cara tu. Kalau kurang sikit ni package dia, kalau lagu cara ekonomi ni package dia. Bilangan orang semayang pun berbeza, bilangan yang dijemput, serban besar kecil pun tak sama. Dia macam tu dah jadi. Dah jadi macam tu lah ni. Jadi kenuri kenara kita pun mana ada dah. Gotong-gotong royong ni kira kalau 10 kenuri adalah 2 rumah buat gotong royong ni. Hak 8 catering kan. Pasal apa? Pasal semua orang sibuk. Nak salah tak boleh. Kenuri dia pun kita tak ada ambil tolong, macam mana kenuri kita dia nak mai tolong. Ada bila mai keadaan macam tu, masing-masing dengan masing-masing punya urusan, konsortium buat duit lah.
Inilah cerita dia. Jadi kalau dah sampai ke dalam masjid pun dah jadi macam ni. Dia kata, tak apalah, kita ambil orang, kita bayar gaji. Kan? Ada masjid tuan-tuan. Kalau ni made Indonesia. Indonesian made ni. Ada yang jenis tak mau ambil duduk di rumah. Tiap-tiap hari pun ada. Dia seminggu 2 kali mai rumah dia. Sekali mai berapa jam. Daripada pukul 8 pagi, kata sampai pukul 5 petang. Bayar RM50. Kata, ikutlah masing-masing tempat, masing-masing harga. Buat style macam tu. Kebanyakan rumah lah ni, dia buat macam tu dah. Dia tak mau dah ambil orang gaji, mai duduk satu rumah. Dia kata payah lah, aurat lah, apa, banyak masalah. Dia ambil macam ni, seminggu 2 kali mai. Daripada mai tu, dia start kerja, dia dah hitung dah apa nak buat. Okey, last nak balik, okey, bagi sekian banyak kepada ejen dia. Masjid pun buat macam tu dah. Masjid pun buat macam tu dah. Pasal apa? Pasal Tok Siap pun segan dah nak vacuum ni. Tok Siap pun segan dah nak buat. Bila segan, Indonesian made juga mai. Dah jadi dah lah ni. Seminggu, dia ambil 2 kali. Kalau kata hari Jumaat, esoknya Jumaat, malam ni wajib. Panggil mai dah hari Khamis ni, mai siap dah vacuum buat bagi elok-elok. Siap dengan buh wangi-wangi apa semua siap. Esok Jumaat mai masjid nampak selesa aja. Rupa-rupanya ni, pakai kontrak macam ni. Salah tak tuan-tuan? Tak salah. Yang pentingnya apa? Kita boleh jaga bagi rumah Allah ni elok. Cuma dia kata kalau boleh, cantiknya apa? Macam Imam Syafi'i kata tadi. Itu paling cantik. Tapi kalau tak boleh nak dapat dah orang yang sanggup buat kerja untuk rumah Allah ni, terpaksa buat macam tu. Buat bila. Yang pentingnya apa? Terurus. Rumah Allah kita ni terurus keadaan dia. Tak mau tuan sampai main-main tu kita pak-pak kereta tu nak masuk ni, nak kena tengok lantai ni. Pasal apa? Salah step pijak-pijak. Masjid jadi macam tu. Oh. Bukan dalam pekan tuan-tuan, kampung. Minta maaf cakap lah. Saya pergi sampai dalam kampung Ulu. Dalam Kedah ni, jumpa banyak masjid macam ni. Kita berhenti kereta nak masuk semayang tu. Daripada nak langkah masuk tu. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Tu rahmat memang pijak-pijak. Elok kanan kena, elok kiri kena. Kira tak ada orang cuci. Nak abang yang tu. Tak ada orang cuci. Dah kita pergi ke kolah ambil ayat semayang. Daripada kolah tu nak main masuk dalam ruang semayang ni. Berjinjat kaki ni. Nak elok tak jijak. Kampung. Dah sampai jadi macam tu dah. Tak pedulinya kepada kebersihan masjid. Oh sedih tuan-tuan. Cukup sedih. Bila tengok macam tu cukup sedih. Rumah Allah diabaikan sebegitu rupa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok bawah tu dia kata tukang bank di negeri Mesir dan rezekinya. Ini pasal Syekh Idris Al-Marbawi ini, dia hidup dia di Mesir. Hidup dia di Mesir. Dia ada isteri Arab seorang. Isteri Melayu dia di Malaysia ni ada seorang. Duduk di Ipoh. Lepas tu dia balik Mesir, tak tahu apa cerita keluarga. Dia pergi sana, isteri ni tak ikut. Dia menikah satu perempuan Mesir. Dia duduk di sana. Kalau lapis ustaz-ustaz balik Mesir tahun 70 awal ni, dia padan jumpa dengan dia di sana. Dia pun boleh pergi berguru kat dia di rumah dia di Mesir tu. Ni Syekh Idris Al-Marbawi ni. Tuan-tuan tengok kamus Al-Marbawi tu, muka depan tu gambar dia. Gambar pun kelabu dah. Gambar dia duduk berdiri pakai jubah hitam, duduk pegang Quran di tangan, pakai serban. Syekh Idris Al-Marbawi. Dia tulis kitab ni, hidup dia ni tulis kitab. Tapi akhir bila kerajaan panggil balik untuk nak bagi anugerah tokoh Ma'al Hijrah yang pertama di Malaysia. Panggil balik. Tan Sri Hamid Osman pergi panggil balik, dia tak mau balik. Yusuf Noh pergi panggil, dia tak mau balik. Jenuh pujuk dia nak panggil balik. Dia habaq satu je ni, hak kita duk baca ni. Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia habaq apa? Dia kata, ana buat ni semua kitab, buat kamus, buat... Bukan nak minta pujian, bukan nak minta anugerah. Dia kata. Kerajaan kata bukan masalah nak puji, bukan masalah nak bagi anugerah. Nak bagi semangat kepada anak-anak Malaysia ni. Semangat tengok kita ada orang Malaysia kita yang boleh pergi ke tahap tu. Nak bagi semangat. Tak mau balik. Habis pujuk tu yang setuju balik tu. Balik tu terima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan di pusat Islam lama tu, sebelah Masjid Negara tu. Dah terima tu, orang suruh bagi ucapan, tak mau pula. Ni orang tua ni, tuan-tuan nak kata apa kat dia ni, kita duk baca ni penuh berkat.
Dia tak ada sikit terlintas dalam hati dia nak pujian, nak sanjungan, nak duit, nak apa, tak ada. Suruh bagi ucapan, suruh minta juga, pi kat mikrofon ni, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Dia duduk. Tapi ilmu dia ni hak kita duk baca ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Bulan lepas baca sikit lagi nak habis belakang. Malam ni pula mukadimah saja habis dekat sejam. Ni kitab dia ni bila nak habis baca ni? Ada 22 jilid tuan-tuan. Kitab dia tulis. Ini baru Bahrul Madhi. Belum kitab lain banyak lagi yang dia tulis. Hak dan balik ke Malaysia, print. Hak tak dan, duk ada di Mesir, tak tahu siapa simpan lah ni pun berapa banyak duk ada. Atas ni saja pahala dia makan, kubur dia lapang, kubur dia cerah. Selamat dia di sana. Ni. Ini orang macam ni yang kita nak sanjung. Baik, dia kata apa? Tukang bank di negeri Mesir, dia kata, dan rezeki dia. Wahai saudaraku, di dalam kota Mesir sangatlah banyak masjid besar dan masjid kecil. Nampak tuan-tuan? Dia negeri Arab, bukan Mesir saja. Negeri Arab ni semua masjid. Kita ni yang panggil nama macam-macam. Kita ni masjid. Pergi balik taman tu panggil surau. Pergi kat dalam kampung panggil menaksah. Oh, lagi lah pula tu bahasa apa tak tahu. Menaksah. Kan? Menaksah dia panggil. Kan ni geng hak duk panggil Ain Syurin. Ain Syurin ni dia panggil menaksah. Kan? Menaksah ni menak madrasah. Kan? Dia tulis pergi jadi bahasa mudah ni menaksah. Kan? Jadi timbullah riuh rendah dalam masyarakat kita ni. Ni ustaz, kalau kita semayang di surau, boleh buat sunat tahiyatul masjid dah? Dia timbul soalan tu. Tapi kalau tuan-tuan pergi negeri Arab, masjid ni, antara masjid dengan masjid tu, jalan kaki pergi aja. Masjid, dia panggil masjid. Sunat tahiyatul masjid buat. Pasal apa? Pasal dia panggil masjid. Kita tak panggil masjid, kita panggil surau. Jadi, nak buat sunat tahiyatul masjid boleh tak boleh? Dia kata, mana surau ada sunat tahiyatul surau? Itu surau tu pun sendiri bukan bahasa Arab dia kata. Ada tu kita panggil lagu kau Arab, panggil musalla. Boleh tak panggil sunat tahiyatul musalla? Ada juga. Timbul masalah lah pasal kita yang hidup bagi nama yang kemudiannya kita jadi celaru. Sambung balik apa dia kata? Dia kata di dalam kota Mesir sangatlah banyak masjid besar dan kecil. Dia panggil masjid. Iaitu beratus-ratus bilangannya. Sampai setengah dengan setengahnya, tak sampai renggang 10 depa di antara keduanya. Itu dia, macam tu punya banyak. Ustaz kata Mesir lah, kita tak pergi lagi ni. Masjidil Haram dengan Masjid Kucing. Masjid lah tu. Masjid Kucing. Ada buat jemaat Masjid Kucing? Tak ada. Ada saya mereka panggil masjid, awak tak panggil surau Kucing. Panggil masjid. Masjid. Pasal apa? Masjid itu makna dia tempat sujud. Bahasa Arab kata masjid. Makan lis sujud, tempat untuk sujud sembahyang. Kan? Dia panggil masjid. Maka kerana tu bagi depa di masjid tu sunat tahiyatul masjid jalan. Iktikaf jalan. Itu sebab dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal dia sampai ke tahap, Ahmad bin Hanbal ni sampai ke tahap kalau dalam rumah dia kata ada satu sudut dalam rumah kita yang memang kita tetapkan sudut tu sudut sembahyang. Malam kita tahajud memang di sudut tu memang musalla kita. Kan hadis yang sahabat jemput Nabi pergi di rumah dia, suruh Nabi semayang di satu tempat. Dia kata dekat Nabi apa? Fa'attakhidhuhu musalla. Aku nak jadikan tempat tuan semayang ni musalla aku semayang hari-hari. Imam Ahmad bin Hanbal dia kata tempat tu boleh buat tahiyatul masjid. Dia sampai tahap tu. Kalau abang tu di Sungai Petani ni lompat habis. Surau pun dia kata tak boleh, ada pergi buat di penjuru rumah pula. Dia rendah pula lah. Tapi itu pendapat dia. Pasal apa? Pasal itu masjid dia. Tempat dia sujud semayang tuan tu. Nampak tuan? Baik, kita baca. Dia kata maka tiap-tiap masjid itu telah ditetapkan oleh ulul amri akan Bilal, yang ni akan tukang bank. Di Mesir, masjid besar, masjid kecil, masjid apa? Kerajaan lantik Tok Bilal dah. Di tiap-tiap masjid, tak kira besar kecil. Bahkan berapa orang Bilal di dalam sebuah masjid yang akan naik di atas menara pada tiap-tiap waktu. Ni kitab ni dia tulis 70 tahun dulu. Ni yang kita duk baca ni ditulis 70 tahun dulu. Zaman tu bang celapak naik atas menara tu.
Lah petik mikrofon aja. Ada saya tengok satu punya menakai untuk bilai. Dia ingat kot dia cacat ke apa lah. Bang sambil duduk sila gitu ya. Dia ambil mikrofon pegang lalu bubuh atas siku atas lutut kanan tu. Lalu duduk bang macam tu. Kita tengok dia ni kasar nampak dia kan. Ingat kot dia je tak boleh nak bangkit berdiri. Mayang bangkit berdiri elok jangan salah. Saja pesen bang lagu tu pula. Kan? Nakai lah tu. Itu nakai sangat lah. Kan? Azan berdiri lah. Baik. So dilantik tukang bang ni. Naik atas menara tu. Bang di atas menara tu. Bahkan beberapa orang Bilal di dalam sebuah masjid yang akan naik di atas menara itu pada tiap-tiap waktu semayang. Maka mereka itu seolah-olahnya seperti orang makan gaji bulan-bulan pada zahirnya. Tetap itu kerja dia. Kerja dia bang. Dengan sebab jawatannya itu. Kerana tiap-tiap akhir bulan, maka beramai-ramailah mereka itu menerima wang rezeki. Ini di Mesir sejak daripada zaman dulu, tahun 60-70 tahun dulu. Ujung bulan pakat pergi ambil habuan masing-masing. Tetapi, kata Syekh Idris Al-Marbawi, tetapi wang yang diterima mereka itu tiap-tiap bulan ialah wang daripada harta wakaf. Dia kata. Dia bukan gaji. Dia bukan allowance. Tetapi dia harta wakaf. Mereka ada kementerian menguruskan awqaf ni, menguruskan hal-hal wakaf ni. Daripada harta wakaf itu, duit tu diberi kepada orang-orang yang jadi Bilal di sana. Maka bukanlah dinamakan mereka itu berupah ataupun bergaji, dia kata. Itu cuma sumbangan daripada harta wakaf. Hanya dinamakan mereka itu makan sedekah daripada harta wakaf. Itu kata Syekh Idris Al-Marbawi. Kerana tiada diakadkan kepada mereka itu upah. Hak daripada terima itu tak dianggap sebagai upah. Baik, dia kata apa? Dan jika sekiranya dikatakan upah sekalipun di atas banknya itu, maka harus jual. Dia kata, tapi kalaulah kita nak kata upah, kita nak kata gaji, tak salah juga. Ambil itu tidak menjadi kesalahan. Dia kata. Kadang-kadang dia pun ada keluarga, ada aktiviti dia. Kerana dia jadi bilai masjid, dia tergendala banyak benda. Ni saat lagi masuk waktu, dia nak kena bang. Kalau dia tak bang, siapa nak bang? Kerana tu dia dah terikat. Dia nak pergi buat lain kerja, dah tak boleh. Maka mengambil kira benda ni. Maka wajar dibagi satu gaji kepada dia. So, kalau dalam kes ni ambil gaji, dia kata tak salah pun kalau dia ambil. Harus jua. Dan halal ia pada setengah-setengah imam mazhab sebagai di atas tadi kenyataannya. Maka seorang yang jadi tukang bank itu tiadalah lebih afdalnya daripada jangan ambil upah. Dia pegang yang tu balik. Dia kata tapi kalau tak ambil tetap itu lebih baik. Kalau ambil tidak salah. Dia kata wallahu a'lam. Insya-Allah lepas ini kita masuk bab ma yaquluhu ar-rajul idza adzana al-muadzin min ad-du'a. Bila tok bilai bank ada satu doa kita disuruh baca. Apa doa tu dan apa fadilat dia. Insya-Allah kita tengok pada bulan depan ada. Ada. Kita tengok pada bulan depan insya-Allah. Tajuk-tajuk yang akan datang sangat menarik tuan-tuan. Sangat menarik. Jadi walaupun tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ada yang berharap ada ulasan tentang isu Mesir, tak ada. Tak ada. Kita cuma cerita Mesir pasal ni aja, pasal bank saja. Hak ulasan tu baca sendiri dalam internet, dalam surah abang baca sendiri. Betul kita ada ulas banyak pun tak ada guna apa. Tak ada guna apa. Itu aja. Sendiri baca, sendiri ingat, sendiri buat apa keputusan dia. Baik, semua tajuk yang akan datang insya-Allah bab fi du'a bainal azan wal iqamah. Bab antara azan dengan iqamah ada doa dia. Selain duduk baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah tu. Itu doa dia. Okey. Kemudian dia mai pula bab kam faradallahu ala ibadihi minas salawat. Semayang yang difardukan ni ada berapa? Dia kata. Kemudian sekali dia bincang sebelum semayang tu difardukan. Kita tahu kita semayang difardukan bila? Masa Isra' Mi'raj. Kan? Kita dah dengar cerita banyak kali dah. Nabi naik pergi menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Allah suruh semayang berapa waktu? 50. Kalau jadi sungguh yang tu tak tahu kita. Kerja semayang aja. Kerja semayang aja.
Baiklah, atas nasihat Nabi Musa alaihi salam, hadis sahih. Atas nasihat Nabi Musa, Nabi Muhammad minta dekat Tuhan bagi pertimbangan khas kepada umat dia. Maka akhirnya turun sampai 10% saja. Daripada 50 jadi 5 saja. 10% saja. Tu pun Nabi Musa kata apa? Ni akan datang punya detail, dia akan main cerita. Nabi Musa kata, Muhammad, ambil minta korang sikit lagi lah. 5 ni pun panti tak boleh buat. Dia kata, Nabi Musa ni tahu dah kita ni. Dia dah tahu dah kita ni. Dia kata dekat Nabi Muhammad, dia kata, Muhammad, minta sikit lagi korang. Dia kata, 5 pun tak boleh buat. Dia kata, minta korang lagi. Apa jawab Nabi Muhammad dekat Nabi Musa, dan apa Tuhan respon kepada benda ni? Dia akan main cerita dalam hadis esok ni. Baik, sebelum difardukan sembahyang 5 waktu ni, sembahyang ada ke tak ada? Kalau ada, macam mana sembahyang yang sebelum difardukan ni? Dia akan main, dan tajuk yang akan datang. Kemudian dia akan main tajuk juga yang apa, kontroversi. Apa dia? Cerita kata orang yang dengar azan tapi tak mau main sembahyang. Nabi nak kutip kayu api, nak pergi bakar rumah dia. Ni. Kita nak tengok hadis ni kedudukan dia macam mana. Adakah hadis itu hadis sahih? Ataupun hadis itu hadis yang macam mana? Kalau sekiranya hadis itu sahih, apa huraian sebenarnya? Apa huraian sebenarnya? Adakah huraian hadis itu maksudnya kena bakar sungguh rumah dia? Ataupun huraian dia macam mana? Tuan-tuan, kita baca Quran baik, baca hadis baik, dia kena tengok apa tafsiran dia. Kalau kita semata-mata tengok kepada zahir apa maksud ayat ataupun maksud hadis tu, kita nanti buat tindakan yang salah. Tujuan kita belajar ni apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh kalau tak main mengaji pun boleh. Tuan-tuan balik baca sendiri di rumah, boleh. Tapi kefahaman dia adakah betul macam yang dikehendaki? Itu satu masalah lain. Baca sendiri boleh. Tuan-tuan boleh baca Jawi, boleh baca sendiri. Faham tu, adakah hak kita faham tu hak betul? Ataupun fahaman yang betul macam yang dikehendaki oleh Allah, oleh Nabi, macam lain, bukan macam kita faham. Maka disitulah perlunya kepada apa? Berguru. Guru tu sendiri pun berguru. Perlunya ada rantaian guru ini. Dan perlunya ada satu silibus untuk kita baca, supaya kita tak tersasar dalam nak memahami agama kita sendiri. Itu je tujuan dia, macam tu je. Mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kita nak memahami agama dia, ikhlas hati kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.